Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar? Apa khabar? Apa khabar? Mak suara anda sihat-sihat saya Sihat-sihat, ceria, cergas dan bersemangat ya. Kita kena teruskan perjuangan kita ya. Sama ada kita seorang pelajar, seorang pekerja, seorang pemimpin, seorang ibu, seorang ayah ya, seorang abang, seorang kakak dan sebagainya, kita ada peranan masing-masing ya untuk kita menjadikan hidup kita ni lebih bermakna ya. Baik, dalam siri kali ini Pak nak kongsikan satu lagi tajuk yang berkaitan dengan teknik belajar, iaitu ciri-ciri nota yang efektif ya. Ciri-ciri nota yang efektif ya. So bila kita membuat nota, dulu kita ada bercakap kan ya, kalau kita buat nota tu tujuan kita nak ringkaskan maklumat panjang jadi maklumat lebih pendek ya dengan cara yang tertentu ya. Baik, bila kita buat nota, sama ada kita buat nota mind mapping ke, gambar rajah ke, carta alih ke, senarai fakta ke ya, mnemonik dan sebagainya ya. Kita kena pastikan ya nota yang kita sediakan tu memenuhi ciri-ciri yang tertentu. Ya. Baik. Kalau kita lihat ya, nota yang kita nak buat tu ya, pertamanya dia perlu senang untuk dirujuk bila-bila masa. Ya. Ya. Maksudnya nota yang nota-nota yang bagus ni, nota-nota yang efektif ni ya, senang untuk kita merujuknya bila-bila masa ya. Tapi kalau kita buat nota ikut suka hati je ya, hentam sembrono je ya. So bila kita buat, lepas tu bila kita nak rujuk, nak buka balik dah tak faham dah. Tu tak mau macam itulah ya. Sebab tu kita kata nota ni perlu efektif ya. Untuk kita buat ulang kaji, tugasan, diskusi, latihan menjawab soalan peperiksaan dan sebagainya ya. Yang kedua, kenapa perlu nota efektif? Kerana dia boleh mengoptimalkan tahap kefahaman dan ingatan ya. Kefahaman dan ingatan sangat basic dalam belajar ya. Kalau kita belajar tak faham, tak ingat, tak belajarlah. Ya. Jadi nota-nota yang mempunyai ciri-ciri yang bagus ni ya, memudahkan kita ya untuk kita memaham dan mengingat, membuat rumusan, ringkasan ya, kerana dia tersusun ya, maklumat tersusun dengan cara yang sistematik dan ia sangat-sangat membantu kita ya. Baik, yang ketiga, nota tadi dapat menggambarkan hubungan atau perkaitan antara satu perkara dengan satu perkara yang lain ya. So bila kita belajar, sama ada kita belajar matematik ke, sains ke, fizik ke, management dan law ke dan sebagainya, kita akan dapati sesuatu tajuk tadi tu dia ada pecahan tajuk-tajuk kecil ya. Dan tajuk kecil satu tu mungkin berkait dengan perkara tajuk kecil tiga. Tajuk kecil tiga pula mungkin berkait dengan tajuk kecil 6. Jadi ini ada perkaitan ya. Dan kalau kita tidak notakan maklumat tu, maka kita tidak dapat melihat perkaitan ataupun hubungan antara satu perkara dengan satu perkara yang lain ya. Baik, seterusnya kita lihat pula ciri-ciri nota yang efektif ya. Ciri-ciri nota. Yang pertama kita tengok ya. Kalau kita nak buat nota yang efektif, pertama dia mesti bersifat meaningful. Meaningful. Maksudnya nota itu bermakna ya, jelas, padat dan ringkas. Kalau nota tu sama panjang dengan maklumat dalam buku, tak payah buat nota lah ya. Maksudnya nota tu ringkas, padat, jelas dan bermakna. Ciri yang pertama meaningful. Dia bermakna kepada kita ya. Kita buka nota tu, kita dapat maklumat yang kita nak. Kita dapat faham apa yang kita patut faham. Kita dapat kuasai apa yang patut kita kuasai. Itu maksudnya meaningful nota tu ya. Yang kedua, organize. Ya. Maklumat-maklumat yang ada dalam nota kita tu kita susun. Kita susun dengan cara yang tertentu, yang sistematik. Sama ada mengikut proses ke, mengikut fenomena ke, mengikut urutan masa dan sebagainya ya. Itu kita susunan ni sudah menjadikan nota kita tu organize. Organize ya. Yang ketiga, nota kita perlu ada ciri visualize. Apa maksud visual? Visual makna gambar ya. Maksudnya nota kita tu boleh digambarkan. Kalau kita buat satu nota, ya, kita tutup balik mata kita ni, kita boleh gambarkan. Tapi kalau nota kita banyak sangat dalam bentuk ayat saja, kita susah nak gambarkan. Sebab tu nota perlu ada ciri-ciri gambar ya, supaya dia bersifat visualize, boleh digambarkan ya. Kerana otak kita ni mengingat banyak maklumat dalam bentuk gambar. Kenapa Pak Su kata macam tu? Baik, orang zaman dulu dia tak pergi sekolah kan. Tak masuk sekolah, dia tak kenal ABC ya, tapi dia boleh hidup. Dia boleh kahwin, dia boleh ada anak, dia boleh kerja dan sebagainya ya. Walaupun dia tak sekolah. Kerana banyak maklumat disimpan dalam bentuk visual gambar. Itu pentingnya ciri V ya. Baik, yang seterusnya interesting. Itu dia. Macam mana kita nak jadikan nota kita tu interesting, menarik. Macam mana kita
menarik minat dan tidak membosankan. Bila kita baca tengok, oh interesting. Mungkin anda gunakan color coding ya. Kalau tajuk guna warna hitam, kalau katakan idea utama gunakan warna biru, kalau isi penting mungkin gunakan pen warna hitam dan sebagainya. Atau ada color coding punya. Itu menjadikan dia lebih menarik ya. Okey, seterusnya ialah feedback. Ya. Nota yang bagus ni adalah nota yang ada ciri feedback. Apa maksud feedback? Ya. Baik, kalau anda ambil soalan-soalan peperiksaan, kalau yang sekolah tu SPM, STPM, matrikulasi ke atau yang diploma ijazah tu, kita tengok soalan-soalan lepas ya. Baik. Kalau kita baca soalan lepas, katakanlah kita belajar pasal management ya. Kita sekarang buat nota management. Baik, kita baca soalan-soalan lepas, kita tengok dalam nota kita tak ada jawapan. Bermakna dia tidak ada ciri feedback. Ya. Nota yang bagus ialah dia ada ciri feedback. Maksudnya memberi jawapan kepada soalan peperiksaan. Itu sebab nota tu jadi bermakna kepada kita ya. Sebab kita tengok soalan-soalan lepas, semua jawapan ada kat situ. Ya. Itu maksud feedback ya. Dan ciri yang seterusnya ialah attention. Meningkatkan daya tumpuan dan perhatian. Ini tergantung pada kreativiti anda lah ya. Kadang-kadang kita akan menggabungkan ya teknik-teknik tertentu. Umpamanya kalau kita buat mind mapping, kita akan ada kat situ mnemonic, kita ada gambar raja, kita ada serta alih, kita gabungkan. So ini akan menjadikan minda kita senang nak memberi tumpuan ya. Gunakan color coding dan sebagainya. Ini attention ya, attention. Dan seterusnya adalah association. Association maksudnya menunjukkan hubungan antara satu perkara dengan satu perkara yang lain ya. Tajuk dengan idea utama dengan isi-isi penting, isi penting dengan contoh ya. Dia ada perkaitan. Jadi kita kalau gunakan arrow, kita boleh tunjukkanlah arrow tu. Jadi kita nampak perkaitan. Itu panggil association ya. Menunjukkan hubungan antara satu perkara dengan satu perkara yang lain. Ini dia. Ini dia ciri-ciri nota yang efektif ya. Meaningful, organized, visualized, interesting, feedback, attention, association ya. Berapa tu? 7 ya. Okey. Baik, jadi saudara-saudari yang saya muliakan ya. Bila kita buat nota, pastikan nota kita ada 7 ciri ini. Ya. Kalau nota kita tak ada 7 ciri ini, nota kita tak efektif lah. Kurang membantu kita. Ya. Sebab tu ada setengah-setengah kita buat nota, lepas tu kita keronyokkan, kita buang kat sampah. Sebab kita pun tak confident dengan nota kita. Ya. Baik, sekarang mulai hari ini, pastikan bila anda buat nota, tak kisahlah teknik apa, anda pastikan ada ciri-ciri 7 tadi. Apa ciri-ciri 7 tadi? More, we, far, ya. More, ya. M, meaningful. O, organize. V, visualize, ya. I apa tadi? Interesting, ya. F, feedback, ya. A, attention. A lagi satu, association. More, we, far. Far tu 2 harakat. Baca 2 harakat. More, we, far. More, we, far. Ya. Meaningful, organize, visualize, interesting, feedback, attention, association. Pastikan mulai hari ini, bila anda buat nota, ada ciri-ciri more, we, far. Okey, bagus. Baik, Pak Su harap anda dapat amalkan teknik ini dan Pak Su haraplah dia banyak membantu anda nanti untuk anda lebih berjaya dalam pelajaran anda ya. Sehingga kita bertemu lagi dalam siri akan datang. Salam motivasi.